Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM dan sekarang kita berada di Makmal Teras. Menarik, bukan apa yang ada di atas meja ni. Nisa sangat-sangat teruja. Subjek kita hari ini adalah sains dan kita akan belajar mengenai sel. Kita akan berbual dengan lebih lanjut mengenai topik kita pada hari ini sebab macam-macam Nisa nampak yang ini. Dah lama tak nampak ni. Dah lama tak nampak mikroskop ni. Dulu zaman-zaman sekolah sukalah nak main dekat Makmal tu tengok kan. Teruja sangat-sangat. Jadi itu yang kita nak bawa pada hari ini. Siapa agaknya cikgu yang akan bersama-sama dengan kita yang akan menerangkan apa yang ada di atas meja dan juga apakah yang kita akan pelajari sepanjang 1 jam ini. Kita tonton profil guru ini. Jom. Kita ingin mempersilakan Cikgu Azlina dari Sekolah Tinggi Perempuan Melaka. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Nisa. Cikgu. Apa Selamat khabar? pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Cikgu. Satu makmal Cikgu bawa ke sini. Jadi kita ingin ingatkan kepada rakan-rakan adik-adik yang akan bersama-sama sambung mempelajari di sekolah nanti. Kembali ke sekolah, jangan lupa untuk sentiasa jaga SOP. Jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Kita ni agak-agak 2,5 meter ada ni Cikgu. Dan jangan lupa sentiasa cuci tangan. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Dan pakai pelitup muka di kawasan yang ramai orang. Baiklah Cikgu, memandangkan kita dekat sini berdua sahaja kan. Dah lebih 1 meter. Dah lebih 1 meter, marilah kita kalau membuka emas tu nanti saya nak ingatkan supaya sentiasa simpan di tempat yang bersih. Di dalam saku atau ada beg plastik atau macam Nisa ada bekas khas pun boleh Cikgu. Jadi simpan baru boleh pakai kembali. Kalau dah kotor, bawa emas lebih untuk tukar. Baiklah, subjek kita hari ini Cikgu merupakan subjek yang saya rasa tingkatan saya belajar dulu tingkatan 1, 2, 3. Betul Nisa. Ya, mendengar rendah Cikgu kan? Ya, betul. Kita akan belajar mengenai, saya nampak peralatan-peralatan yang akan kita nak tengok sel Cikgu ya? Nisa, betul. Kita ada sel tumbuhan, kita ada barang-barang seperti pisau dan sebagainya ni. Tapi kan Cikgu kan walaupun kita berdua saja di sini, kita tetaplah nak juga ada rakan-rakan. Betul tu Nisa. Jadi tak lengkap Cikgu kan, tak ada murid-murid di sini, tetapi kita akan bertemu dengan mereka menerusi Google Meet. Kita ingin mempersilakan rakan-rakan daripada Sekolah Tinggi SMK Tinggi Perempuan Melaka. Dipersilakan, selamat pagi. Hai adik-adik. Hai semua, selamat pagi. Wah, semuanya dah bersemangat pakai baju sekolah. Tak lama lagi insya-Allah dalam April Cikgu ya. Mereka akan kembali ke sekolah. Macam Kak Nisa cakap apa tadi, jaga SOP. Bercakap mengenai SOP kan Cikgu, kita sekarang ni dalam norma baharu di mana nanti kita nak ucap salam pada Cikgu, ucap selamat, kita letak tangan di dada semua. Letak tangan di dada. Semua letak tangan di dada. Semua letak tangan di dada. Kita akan ucapkan selamat pada Cikgu kita. Adakah kita menghadapi masalah teknikal? Tak nampak kot. Mungkin mereka tak dengar kita. Tak apa Cikgu. Kalau di rumah tengok tangan di dada dah ucapkan selamat pagi Cikgu. Selamat pagi. Kita akan kembali dengan mereka setelah masalah teknikal kita diselesaikan. Tak apa ya. Maaf ya semua. Baiklah. Kita nak teruskan Cikgu mengenai topik kita hari ini. Mungkin Cikgu boleh jelaskan apa agaknya kita akan belajar secara keseluruhannya pada hari ini. Okey Nisa, kalau Nisa tengok di atas meja ni memang macam-macam ni saya bawa ni. Jauh ni dari Melaka ni dari Nisa. Dari Melaka bawa, Saya ada di sana berhadapan dengan Nisa tu ada sel. Saya ada mikroskop. Saya ada peralatan dari Makmal ni. Okey, sekejap lagi kita nak buat eksperimen, kita explain ni. Dan Nisa ni saya ada, ni Abang Handsome kita dekat sini. Abang Handsome kita. Tunggu dulu, okey. Nanti kita akan perkenalkan dia lah bersama Cikgu kita. Kita akan belajar tajuk sel pada hari ini. Sel sebagai unit asas kehidupan. Unit asas kehidupan. Saya harap yang di rumah kalau yang macam sudah meninggalkan alam persekolahan macam Nisa, mungkin kita ulang kaji kembali, ingat kembali sebab saya rasa walaupun dah meninggalkan alam persekolahan tetapi input ni semua berguna Cikgu kan dalam kehidupan seharian kita. Dan kepada rakan-rakan teruskan mengulang kaji, jangan lupa sediakan pen dan juga kertas untuk kita sama-sama belajar, ambil nota. Tapi sebelum tu kan Cikgu, kita ada video khas mengenai sel. Apa itu sel? Okey.
Tajuk ini sangat senang untuk difahami dan saya juga berminat dengan tajuk ini. Cuma terdapat beberapa jenis dan fungsi sel yang perlu dihafal. Jadi saya harap pelajaran yang dibawakan oleh Didik TV ini dapat membantu semua orang di luar sana, termasuk diri saya sendiri, untuk memahami lebih mendalam lagi tajuk ini. Bab ini telah pun menarik perhatian saya kerana kita akan mempelajari tentang struktur sel haiwan, sel tumbuhan, perbandingan antara struktur sel haiwan dan sel tumbuhan dan banyak lagi. Oleh itu, marilah kita semua mempelajari bab ini dengan lebih mendalam supaya kita dapat meluaskan ilmu pengetahuan kita dalam bidang sains. Contohnya, saya kaitkan sel tumbuhan dengan manusia. Manusia memerlukan oksigen untuk hidup, betul? Salah satu sel yang ada pada tumbuhan ialah sel yang menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Dan jika proses ini tiada, tumbuhan tidak boleh membuat proses fotosintesis dan bumi tiada oksigen. Dan bumi tiada oksigen, kita pun pupus. Terima kasih adik-adik yang telah berkongsi dengan kita di Didik TV mengenai kepentingan sel. Cikgu, mungkin cikgu nak mulakan dengan peralatan kita ada ni. Apa yang kita nak lakukan, cikgu? Okey, Nisa, sebelum tu, Nisa, apa yang kita nak belajar hari ini ialah sel sebagai unit asas kehidupan. Jadi bila kita sebut kehidupan, mestilah melibatkan benda-benda hidup. Betul? Kan? So agaknya apakah yang dikategorikan sebagai benda hidup ni? Benda hidup seperti kita manusia, cikgu. Betul Nisa. Haiwan, tumbuhan. Tepat sekali Nisa. So benda hidup ni juga kita panggil organisma. Selama ni mungkin kita dengar mikroorganisma. Virus, protozoa. Okay? So sekarang kita nak lihat sel pada haiwan dan tumbuhan, benda hidup, haiwan dan tumbuhan. So bersama saya pada hari ini, saya ada ni yang Nisa dah sebut tadi, mikroskop. Okay, kita ada botol air suling di sini. Kita ada ni larutan metilina biru. Kemudian saya ada pencungkil gigi. Saya ada kertas turas, saya ada slide kaca. Okey, ini ialah penutup kaca. Okey, so apa yang kita nak buat ini ialah kita nak ambil sel haiwan. Kita nak ambil sel haiwan. Nampaknya rakan-rakan kita sudah kembali bersama-sama kita. Semua masih okey ya? Kalau okey, tunjuk Nisa thumbs up. Semua okey. Alhamdulillah. Jom, kita perkenalkan cikgu dulu rakan-rakan kita siapa ni anak-anak muda cikgu yang ada dengan kita. Okey, di sebelah atas sana kita ada Nur Afina Wadiha. Hello Afina, okey? Hai Afina, okey. Okey, Idini. Okey, Idini? Okey. Dania Iwana. Dania, ya. Fizana Kaisara. Okey, hai. Adriani Firdasari dan Asha Zara. Hello. Hello. Bersemangat masing-masing. Dah bersedia ke kita nak buat eksperimen ni? Ready? Okey, good. Jom. Okey, so hari ni saya nak buat sel haiwan ni. Nisa tadi ada tak singgah di pasar beli ikan ke daging? Alamak, tak sempat cikgu. Saya subuh-subuh dah di sini. Habis macam manalah kita nak ambil sel haiwan ni, Nisa? Boleh ambil sel diri kita tak, cikgu? Boleh, Nisa. Jangan bimbang. Kita boleh ambil sel pada diri kita sendiri. Sebab kita pun benda hidup. Ya, betul. Okay? So, macam mana saya tunjuk di sini. Kita gunakan pencungkil gigi. Ini katalah ini ialah pipi saya. Pipi saya ni bahagian luaran, ni bahagian dalam. Okay, bahagian dalam pipi, kita kikiskan sedikit macam ni. Kikis. Jangan guna bahagian tajam. Guna bahagian tumpul. Nanti kan luka. Bukan cocok. Kikiskan begini. Sementara tu Nisa tolong sikit. Kita titiskan air suling setitis. Setitis je Nisa, jangan banyak membazir. Kikis. Okey. Kemudian setitis. Dah kikis ni, dah penat dah kikis ni Nisa. Boleh Nisa. Tak keluar dah pula. Okey. Tak apa Nisa, tak apa, lebih pun tak apa. Dia setitis yang besar, cikgu. Tak apa, banyak titis pun tak apa. Alright. Okey, kemudian ni sel pipi ni kita pindahkan ke atas air suling ni. Air suling ni jadi medium lah. Okey, dah pindah ni. Kemudian apa? Kita gunakan
sisip kaca atau penutup kaca ni, kalau Nisa tengok sisip kaca ni sangat nipis ni Nisa, nampak ke tak nampak ni? Ya, nampak, saya nampak, cikgu. Kemudian kita gunakan jarum tenggek Nisa. Jarum tenggek yang ini ya? Itu jarum tenggek ni ya dipanggil. Oh lupa, sebelum tu Nisa 1 titis larutan metilina biru. Setitis sahaja, jangan banyak-banyak, nampak warna dia biru. Okey, air suling, pindahkan apa yang kita dah kikis dari pipi tadi dan metilina biru. Metilina biru. Kemudian kita jatuhkan sisip kaca kita ni ke atas, gunakan jarum tenggek ni ke atas sel kita. Okey, dah jatuh. Nampak ni ada lebih-lebih ni. So kita gunakan kertas turas ni yang saya dah potong siap-siap ni tadi untuk menyerap lebihan air suling. Jadi tak apa Nisa tadi terpotong lebih, tak apa. Terletak lebih kan air suling. So dah ready ni. Kita serap yang lebihan di tepi-tepi tu ya. Maknanya tinggalkan yang di bawah sisip kaca tadi tu je cikgu ya. Saya teruja nak tengok sel sebab kali terakhir saya tengok sel tingkatan berapa cikgu, 1 ke 2 macam tu lah. Rakan-rakan di SMK Terengganu Jaya mesti ingat lagi kan. Tapi kan sebelum tu kan cikgu kan, sebelum kita lihat apa kejadiannya sel kita ni, kita berehat dahulu, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali ke Teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan Cikgu Azlina serta rakan-rakan daripada SMK Tinggi Perempuan Melaka. Sentiasa kekal menjaga SOP, hand sanitizer, cuci tangan dan jaga jarak sosial serta pelitup muka. Baiklah cikgu, kita teruskan dengan eksperimen kita di Makmal Didik TV ni cikgu. Okey Nisa, tadi kita dah dapat sel haiwan. Sekarang saya nak tunjukkan Nisa, jom kita buat sama-sama. Ambil pisau Nisa. Ini bukan nak memasak ya cikgu ya. Bukan, kita nak membawang saja. Betul. Sesiapa yang menggunakan pisau sama ada di makmal ataupun di rumah, berhati-hati ya, perlu bantuan penjaga. Kalau di rumah, kalau di sekolah nanti ikut arahan guru. Betul. Pastikan kita tak nak ada yang cedera cikgu. Ya, okey Nisa, begini Nisa ya. Begini. Kita potongkan buat kita nak ambil sikit je. Potong 4 segi. 4 segi. Okey. Potong sikit 4 segi. 4 segi. Okey. Baiklah. Boleh Nisa? Boleh. Kemudian kita kikiskan, kita ambil ni Nisa, tengok saya ambil. Gunakan forceps Nisa. Maaf. Okey. Boleh Nisa? Saya rasa saya okey. Tak apa. Dapat lapisan nipis je. Okey, ya, saya pun dapat cikgu. Tadi kita perlu titiskan setitis air suling dulu atas slide kita tu. Okey, air suling. Setitis. Dah cukup Nisa. Okey. Mai sini. Air suling setitis. Pindahkan tadi slide Sel kita bawang ni tadi tu ke atas. Slide duduk tu. dekat atas tu. Make sure Nisa jangan dia berlapis-lapis. Kalau tak, kita tak nampak sel tu dengan jelas. Betul. Kan? Okey. So bila kita dah ni sel ni, kita tutup dengan sisip kaca atau penutup kaca. Belum. Sebelum tu letakkan iodin setitis. Yang ni guna iodin. Yang tu iodin. Setitis je cikgu ya. Setitis sahaja, jangan banyak-banyak. Boleh lebih sikit pun tak apa. Kita boleh serap balik nanti. Ya. Okey. Baiklah. Dah saya titis. Okey. Iodin. Kemudian kita akan letak sisip kaca. Gunakan jarum tenggek itu untuk letak sisip kaca. Okey. Kena berhati-hati. Okey, saya rasa saya dapat cikgu. Okey Nisa. Ya.
So, gunakan kertas turas. Kertas turas untuk membuang. Untuk menyerap lebihan cecair iodin. Okey. Nisa. Okey, bila dah siap Nisa, apa kita buat ialah slide ni kita letak di atas pentas mikroskop. Ini ialah pentas mikroskop ni dipanggil ni. Saya perkenalkan sikit. Mari sini Nisa. Nisa ni. Kita klikkan di sini. Okey, adjust kedudukan. Okey. Ni pentas mikroskop. Mungkin murid-murid semua pernah tengok, mungkin belum belajar dengan detail. Ini kita panggil kanta objektif. Kanta objektif. Ada 3 kanta objektif sini. Kita tengok dengan kuasa yang berbeza. Ni paling kecil. Dia boleh dilaraskan putar ni. Sini ialah kanta mata. Kita gunakan kanta objektif yang berkuasa paling rendah dulu. Kemudian kita ada pelaras ni. Pelaras kasar, pelaras halus ni untuk mengubah kedudukan pentas ni. Okey, boleh Nisa? Boleh. Agak-agak dah boleh nampak ke sel kita, cikgu? Boleh, insya-Allah memang boleh. Ya, saya tengok cikgu ya. Oh, okey. Okey Nisa. Jadi murid-murid saya ni mungkin tak nampak lah. Ya, betul. Nisa kan. Jadi macam mana nak sel yang diperhatikan oleh kakak Nisa kita ni tadi? Kita lihat slide kita. Silakan cikgu. Macam mana rupanya agak-agaknya? Ni ialah sel pipi saya tadi. Sel pipi. Okey. So kalau kita lihat sel pipi ni, kita ada 1 sel pipi ni, 2 sel pipi, 3 sel pipi. Ada banyak sel pipi ni. Okey, ni sel pipi. Yang kita lihat tadi di bawah mikroskop. Boleh? Murid-murid saya nampak tak? Nampak, semua nampak, ya. Sel bawang. Sel tumbuhan. Sel bawang mewakili sel tumbuhan. So kita nampak ni ada banyak ni. 1, 2, 3. Di bawah mikroskop je kita nampak ni. Dengan mata kasar kita tak boleh nampak. Kerana apa? Kerana saiznya yang sangat halus, sangat kecil. Kita tak nampak. Jadi kita terpaksa menggunakan mikroskop. Kalau kembali ke sekolah nanti, boleh gunakan peralatan yang disediakan. Yang penting jaga SOP dan sentiasa sanitasi, adik-adik. Betul. Okey. So Nisa tahu tak? Murid-murid semua tahu tak? Dia tanya badan kawan-kawan kita ni agak-agaknya ada berapa banyak sel ni agaknya? Berapa? Ribu-ribu ke? Ratus-ratus ke? Ada berapa banyak sel agak-agaknya? Siapa boleh jawab? Firzana, ada berapa sel agaknya dalam badan? Ada 30 trilion. Ada 30 trilion? Wah, hebatnya Firzana. Banyak betul ke ni Firzana? Ada sebanyak tu sel ni. Jadi untuk tahu tu Nisa, kita lihat video ni dulu. Ada video cikgu? Ada video. Jom kita tengok. Kita tengok betul ke Firzana cakap ni. Sebentar tadi adik Firzana ada menjawab dia ada 30 trilion sel dalam badan. Tetapi sebenarnya cikgu, menurut video kita ada 100 trilion. Wah, tapi banyaknya. mungkin Nisa, bilangan sel masing-masing ada sedikit perbezaan lah kan. Baby betul. yang baru lahir mungkin tak sama bilangan sel dengan kita yang telah dewasa ni. Betul, cikgu. Adalah sikit perbezaan. Okey Nisa, kalau kita lihat video ni tadi, video tadi menunjukkan bahawa sel kita ni mampu mengalami proses
Pembahagian sel. Apa pembahagian sel tu? Dia macam beranak cikgu ya. Dia menghasilkan yang baru. Ya betul Nisa. Ya. Menghasilkan sel yang baru. Contohnya sel kulit kita bila telah mati, sel kulit mati. Jadi pembahagian sel kulit yang lain tu membolehkan sel kulit yang mati tu diganti dengan sel yang baru. Yang baru. Okey, dengan sebab tu dapatlah maintain kulit kita yang cantik macam Nisa ni. Tak adalah. Kita cuba. Kalau macam luka cikgu? Luka pun nanti sel kulit yang berada di sekelilingnya tu akan membahagi, nanti akan cover, terbentuk kembali sel kulit yang baru. So jangan bimbang. Okey. Nisa, so macam tu juga dengan rambut kita, kulit kita, kuku kita. Tu disebabkan oleh pembahagian sel. Sebab tu dia boleh makin panjang. Semakin tumbuh, ya cikgu. Dan juga Nisa, disebabkan sel kita ni mampu membahagi, jadi sekiranya adalah manusia yang memerlukan, ada rakan-rakan kita, ahli keluarga yang memerlukan pendermaan hati. Nisa, jadi kita boleh kita boleh menjadi penderma organ. Kenapa? Kerana hati kita mampu regenerasi semula, regenerate, tumbuh semula, bentuk hati yang komplit. Menarik ya cikgu ya, darah Nisa. pun boleh ada sel pembahagian sel dan sebagainya. Tapi sebelum tu kan cikgu, kita nak teruskan dengan pembelajaran kita, tetapi kita nak rehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV KPM, masih bersama guru sains kita Cikgu Azlina dan rakan-rakan dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Hari ini topik kita adalah sel sebagai asas kehidupan. Kehidupan. Baiklah cikgu, kita teruskan. Kita dah lihat sel manusia, sel daripada bawang tadi. Silakan cikgu. Okey Nisa, kalau kita tengok tadi sel pipi kita ni, kalau kita menggunakan mikroskop yang lebih tinggi kuasanya, kita akan nampak sel tu seperti ini. Ni Nisa. Okey. So kita sekarang hari ni murid-murid kita nak belajar nama-nama struktur yang ada dalam sel. Okey, tengok ni. Ini nama dia apa ni? Siapa nak jawab? Afina boleh? Afina tahu tak nama ni apa ni? Yang mana? Bahagian ini Afina. Yang bulat paling besar. Ini ialah apa Afina? Afina dengar? Apa jawapannya Afina? Ini ialah nukleus Afina. Okey, ini ialah nukleus. Fungsi nukleus tu ialah untuk mengawal keseluruhan aktiviti di dalam sel. Okey Afina, ini ialah nukleus dan nukleus mengandungi kromosom yang mempunyai DNA, yang membawa maklumat genetik. Kemudian kita ada apa ni? Titik-titik-titik ni. Fizana. Siapa tahu? Fizana tahu ke? Mitokondria. Fizana. Tengok bentuk dia, titik-titik-titik. Ini ialah sitoplasma. Sitoplasma. Tempat di mana tindak balas berlaku. Ya, salah tak mengapa kita sama-sama belajar. Mitokondria tadi yang mana? Yang ini, Yang ini nampak macam kacang ini ialah mitokondria. Okey, mitokondria ni tempat penghasilan tenaga. Di mana tenaga kita nak berkelip mata ni perlukan tenaga. Betul. Kita nak gerak tangan ni Nak perlukan bercakap. tenaga. So dihasilkan di mitokondria. Kemudian kita ada ni yang mengelilingi sel ni. Ini macam pagar lah fungsi dia. Apa ni Asha? Dinding sel. Betul ke Asha? Ini ialah sel haiwan. Sel pipi tadi. Ini ialah membran sel. Membran sel. Cuba tengok betul-betul. Okey?
Kita ada satu lagi sel. Kita ada satu lagi sel iaitu sel tumbuhan. Cuba semua tengok semula. Sel tumbuhan ni yang kita lihat tadi. Okey, ni. Sama, kita ada nukleus macam tadi. Okey, kita ada apa ni tadi? Mitokondria. Kita ada sitoplasma. Kita ada membran sel. Ni apa ni Asha? Dinding sel. Betul Asha. Dinding sel. Di sini ada dinding sel. Dalam sel haiwan tadi ada tak dinding sel? Sel haiwan tadi, Adriani, ada tak sel haiwan tadi ada tak dinding sel? Tiada. Tidak Tiada ada. dinding sel. Dalam sel tumbuhan ada dinding sel. Dan dalam sel tumbuhan ni kalau kita lihat, adanya apa ni yang besar ni? Dia macam ada kantung besar lah kan cikgu? Ada besar ni apa ni? Siapa boleh jawab ni? Siapa boleh jawab? Sila, ini ni. Apa ni namanya? Vakuol. Okey, dan satu lagi yang warna hijau ni apa ni? Siapa boleh jawab? Siapa tahu yang warna hijau tu apa dia? Sila Dania. Ayo Dania. Chloroplast. Betul, kloroplas. Mungkin semua pernah dengar klorofil sebelum ni. Ya. Fungsi kloroplas ni ialah untuk menyerap tenaga cahaya matahari bagi proses fotosintesis. Terima kasih adik-adik menjawab. Okey. So, kalau kita lihat sel kita ni agak-agak tadi kan dah sebut trilion, 30 trilion, 100 trilion sel. Adakah sama je jenis sel dalam badan kita ni? Sama Asha, tak? sama tak jenis sel? Semuanya satu jenis je ke ada banyak jenis dalam badan? Ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Boleh Afina bagi satu contoh? Sel darah merah. Sel darah merah. Betul. Sel darah merah. Okey, so sebelum tu kita tengok ni. Kita tengok soalan ni. Saya bacakan. Okey. Haiwan dan tumbuhan terbina daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Tadi dah tengok sel kan? Padankan jenis-jenis sel berikut dengan ciri-cirinya. Ni. Afina, ni jenis sel apa ni agaknya ni? Yang first ni. Sel haiwan. Sel haiwan. Boleh tengok ada nukleus, ada membran sel. So, apakah cirinya? Adriani? Apakah ciri? Tiada dinding sel. Tiada dinding sel. Betul? Betul? Okey. Cuba Idini. Idini. Yang mana satu lagi cirinya? Ciri bagi sel haiwan. Tiada tak nampak tu. Tiada. Saya rasa dia nak jawab tiada vakuol tu cikgu. Tiada vakuol. Okey. Sel yang kedua ni sel apa ni? Asha, ni sel apa ni Asha? Sel. Tadi sel haiwan. Tumbuhan. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan. Yang mana satu sifat dia ni? Afina? Mana? Kita ada dua di situ. Ada dua di sini Afina. Yang mana satu jawapannya? Mempunyai kloroplas. Mempunyai kloroplas. Firzana, yang ni betul tak? Betul ke? Betul ke? Betul Mempunyai juga. bentuk tetap. So, betul. Tahniah semua murid. Terima kasih. Terima kasih. Okey, tadi kita sebut sel darah merah. Sel darah merah. Betul, itu salah satu daripada jenis sel kita. Dan kita ada banyak lagi jenis sel. Sel darah merah ni kalau kita tengok warnanya memang merah lah. Dan nampak bentuk dia ni. Ni bukan bulat saja macam tu ni, Nisa. Dia ada macam lengkung sikit cikgu. Dia ada lengkung. Kita panggil dui cekung. Dui cekung. Dui cekung. Fungsi dia untuk mengangkut oksigen dari berparu ke seluruh badan dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh badan, dari sel seluruh badan pergi balik ke paru-paru. Okey. Boleh? Kita ada apa ni? Ada siapa kenal tak? Siapa tahu apa ni agaknya? Agaknya apa nama sel ni? Adriani tahu tak? Ni gambar apa? Adriani.
Sel darah putih. Betul, Sel sel darah darah putih. putih. Tengok bentuk dia macam ni, warna pun ada putih kan. Ya. Bentuk macam ni. Sel darah putih ni dia mampu berubah bentuk mengelilingi partikel asing Ya. untuk memusnahkannya. Untuk melindungi badan kita, cikgu. So kalau hari ni macam contoh hari ni penyakit COVID-19, apa partikel asing disebabkan oleh apa tu COVID-19? Virus. Ya. So bila virus tu masuk dalam badan kita, virus tu ialah partikel asing. Badan kita akan detect dia sebagai partikel asing. Jadi sel darah putih akan mengelilingi virus tu dan membunuhnya, memusnahkannya. Ya. Yang berambut-rambut ni, ini ialah sel epitelium. Untuk melindungi organ dalam badan. Okey. Nampak macam bentuk apa ni? Macam kenal cikgu tapi tak ingat. Adik-adik boleh bantu tak? Berakar-akar ni kan? Bantu Macam Kak Nisa. pokok nampak Apa kan? namanya ni? Sel apa ni? Dania nak Siapa jawab? boleh? Sel saraf. Betul Dania, Ya. sel saraf. Sel saraf. Sel saraf fungsinya membawa maklumat ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Ya. Ni yang macam daun ni. Macam daun. Dan Boleh macam bentuk ni. mata pun ya juga cikgu. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Fizana nak jawab? Saya. Ya, good silakan. Fizana. Itu adalah sel otot. Sel otot. Sel otot. Sel otot ni semua orang ada ke? Ke orang yang ada otot je yang ada? Semua orang ada. Semua orang ada. Bukan abang Katang je ada. Walaupun nampak kurus, ada sel Ada. otot. Sel otot. Sel otot ni membolehkan pengecutan pengendoran otot ni membolehkan pergerakan berlaku. Ya. Nak angkat tangan ni ada otot di sini. Okey? Ni. Sel yang paling besar dalam badan wanita. Ini ialah sel ovum. Sel ovum. pembiakan wanita. Membawa maklumat genetik perempuan. Dan ini ialah sel sperma. Sel sperma. Pembiakan lelaki. Lelaki. Membawa maklumat genetik lelaki. Maklumat genetik tu contohnya? Contohnya jantina. Maklumat genetik. Contohnya Ingatkan kepada warna anak. kulit. Warna kulit. Ketinggian. Rambut. Rambut Ya. kerinting ke lurus. Warna mata. Okey, itu Ya. maklumat genetik. Kita dah kenal, dah lihat jenis-jenis sel dan kita dah tanya adik-adik, maknanya mereka kenal. Dalam kelas ataupun dalam pembelajaran mereka beri perhatian dan diharap yang di rumah pun sama memberi perhatian, boleh ambil pensel dan kertas untuk tulis nota dan sebagainya. Kita nak berehat dahulu cikgu. Okey, kita boleh. minum air dululah cikgu ya. Ya, Jumpa selepas ini, jangan ke mana-mana. Okey. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih kekal bersama kami di Didik TV. Masih kekal bersama Cikgu Azlina dan rakan-rakan dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Baiklah Cikgu, kita teruskan pelajaran kita. Jom Cikgu. Tadi kita dah tengok sel-sel ni semua. Ya. Cuba kita tengok latihan soalan dia sikit. Okey, cuba Nisa bacakan. Okey, soalannya. Rajah di bawah menunjukkan sel-sel yang terdapat di dalam badan manusia. Kita dapat lihat adik-adik gambar X, Y dan Z. Jadi aktiviti kita cikgu adalah Raja di atas, tandakan tik ni pada jawapan yang betul untuk menunjukkan sel yang terlibat dalam pengangkutan oksigen ke seluruh badan. Dania, yang mana satu sel ni mengangkut oksigen ni? Sel X ke? Sel Z? Sel Z, Dania? Dania, cuba kita tengok semula. Tadi kita dah tunjuk sel Z ni kan? Bentuknya macam ni, macam daun, macam mata pun ada kata kan? Sel Z ni ialah sel apa ni? Fizana, sel apa ni? Sel otot. Sel otot. Ni sel otot. Tapi soalan kita tanya sel mengangkut oksigen ke seluruh badan. Ya, tu kata kuncinya cikgu ya. So, sel yang mengangkut oksigen ialah sel ni. Sel apa ni Dania? Ini ialah sel apa?
Sel darah merah. Sel darah merah. Betul Dania. Jadi yang mana satu jawapan dia sebenarnya Dania? Sel darah merah ni. Sel white. Sel Betul, white. tepat sekali. Betul. Okey, bagus Dania. Sel white. Terima kasih, Dania. Terima kasih, Fizana Sel juga. white. Kena Ya. tengok bentuk dia betul-betul. Okey, so kita dah tengok sel banyak tadi. Ya. Sekarang kita nak beralih kepada sistem. Sistem. Ini ke yang cikgu akan perkenalkan Abang Handsome kita di sana tu? Belum, sabar. Tak sabar Nisa ni. Mentangkan handsome. Tengok Tengok si dulu yang ni, cikgu, ya. Yang tak handsome ni dulu. Ini ialah sel peredaran darah. Mengangkut darah seluruh badan. Ini ialah sel perkumuhan. Ini ialah sel rangka. Sel limpa. Kita ada sel pencernaan. Sel otot. Sel otot. Okay. Sel integumen. Bukan sel. Semua ni sistem. Sistem integumen. Sistem pembiakan lelaki. Sistem pembiakan wanita. Okey. Kita ada sistem pernafasan. Ada paru-paru tu. Sistem endokrin. Pernah dengar? Ingat tak lagi Nisa Buah ni? pinggang tu. Sistem endokrin ni yang merembeskan hormon. Hormon insulin contohnya. Kan? Hormon tiroksin. Okay, estrogen, androgen tu. Sistem saraf. Okey? Boleh ni semua? Ada banyak sistem ni. Tak apa, nanti boleh buka buku teks untuk ulang kaji. Ya. Disebabkan sistem. Kenapa kita belajar dari sel pergi ke sistem terus ni? Lompat ni. Nampak ni. Okey. So, apa kena-mengena sel dengan sistem? Sel ni mempunyai fungsi yang spesifik. Itu hebatnya kita manusia. Ya. Mempunyai fungsi yang spesifik. Kemudian sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama bergabung membentuk kita panggil tisu. Okey. Tisu-tisu yang berlainan bekerjasama menjalankan fungsi membentuk organ. Dan beberapa organ mempunyai fungsi berkaitan bekerjasama untuk tujuan tertentu membentuk sistem. Sistem tadi yang kita lihat, semua sistem tu membolehkan organisma berfungsi dengan baik. Nampak tak kaitan dia? Kita mula tadi belajar sel. Kemudian sistem ni. Maksudnya dari sel pergi ke tisu, organ, sistem, organisma. Ini dipanggil organisasi sel. Faham ni? Semua masih okey? Semua faham ni? Cuba kita tengok ni. Betul ke faham ni? Satu soalan. Kalau mereka dah bersedia nak jawab soalan, boleh thumbs up. Adik-adik, jom. Dah ready? Ada soalan ni? Ready tunjuk. Thumbs up semua. Okay. Right. So, carta alih di bawah menunjukkan peringkat-peringkat organisasi sel badan manusia. Namakan peringkat P dan Q. Okey, siapa nak jawab P ni? Kita mulakan dengan apa carta aliran ni? Siapa nak jawab? Ini nak jawab. Asha. Mana Asha? Apa dia Silakan. P ni Asha? Sel. Sel betul Asha. Tahniah betul. Lepas sel tadi tisu. Lepas tisu apa? Lepas Siapa tisu nak dah jawab? membentuk jadi? Fizana. Cuba Fizana, apakah Q ni? Organ. Organ. So, tulis jawapan di sini. Organ. Okay. So, betul. Okay, good. Terima kasih adik-adik. So, dah faham lah. Sekarang organisasi sel. Jadi sekarang tibalah. Nampak ni. Dah sampai tertidur. Dah Abang Handsome kita ni kat sini ni. Kita nak lihatlah apakah yang ada dengan abang. Tingginya dia. Nampak benar saya pendek kat sini ni. So kita ada organ kita di sini. Tadi kan kita dah lihat ada peringkat dia organ. So saya nak tunjuk organ yang terlibat di sini. Sini kita ada ni, nama dia ingat tak ni lagi ni? Inilah peparu. Di atas paru-paru. Peparu. Kalau mula dari atas ni sebab saya mula dari sini sebab nampak sini kan. Dari atas sana kita ada otak atas sana. Okey. Kita ada mata ni semua organ ya. Mata organ, telinga organ, hidung, mulut organ, ada esophagus, ada peparu organ ya. Ada jantung. Yang ni nampak luar ni hati. Besar ni hati. Yang kata boleh derma tadi kan. Boleh ambil sebahagian. Okey. Di belakang hati ada perut. Kemudian ada pankreas lah. Ada usus kecil. Ada usus besar.
Ini semua adalah organ. Di bawah ni kalau wanita ada sistem pembiakan, ada ovary di bawah. Okey? Ini adalah organ-organ yang ada dalam tubuh badan manusia. Ya. Okey? So kita nak tengok tadi Nisa, sistem, kalau kita ambil contohnya sistem pencernaan. Pencernaan. Apakah organ yang terlibat dalam sistem pencernaan? Mula-mula kalau makan ikut mana? Mulut. Mulut. So mulut. Mulut ialah organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Kemudian kita telan, masuk ikut apa? Esophagus. Esophagus. Kemudian makanan tu pergi ke perut. Kemudian perut mencernakan makanan. Di belakang ni ada perutnya. Perut mencernakan makanan. Kemudian makanan tu akan lalu pergi ke usus kecil. Kemudian makanan, penyerapan nutrien berlaku di situ. Kemudian pergi ke usus besar. Penyerapan air berlaku di usus besar. Ni organ-organ ya. Kemudian yang sisa tu akan keluar sebagai najis melalui rektum. Ya, Okey? cikgu saya tengok organ-organ badan manusia ni rasa macam nak belajar jadi doktor pula. Ada tak adik-adik yang berminat nak jadi doktor juga? Ada tak? Ada. Ramainya nak jadi pelapis frontliner kita, cikgu. Saya tak apalah, saya dah jadi pengacara ni tak apalah, saya kekal di sini je lah. Kita mendapatkan perkhidmatan mereka. Okey, kita galakkan anak murid kita yang muda-muda ni untuk mempelajari sel ni sebagai asas kepada yang cita-cita mereka tadilah. Okey Nisa, so kita dah belajar ni tadi daripada tisu, sel, tisu, organ, sistem. Tadi kita dah tengok bahawa sel kita ni boleh mengalami proses pembahagian sel. So macam Nisa kata tadi, katalah kita terluka. Sel kita yang bahagian tu musnah. So sel yang lain ni akan membahagi. Katalah sel yang musnah ni 10 daripada yang trilion tadi, kata yang mati tu 10. Tiba-tiba sel yang lain ni membahagi. Patutnya dia membahagi ganti 10. Tapi sekiranya lah sel tu membahagi, dah syok membahagi. Lebih. Membahagi sampai 100, tak sedar kan? Di luar kawal. Agak-agak apa yang kemungkinan berlaku tu Nisa? Berlebih-lebih membahagi di luar kawal. Agak-agak boleh menyebabkan apa ni? Dia jadi takkan tumbuh ekstra pula, cikgu? Mungkin jadi ketumbuhan. Mungkin boleh menyebabkan penyakit apa murid-murid? Kalau sel membahagi di luar kawal. Dia akan jadi macam mana tu kalau terlebih? Fizana? Dia akan jadi kanser. Kemungkinan kanser boleh berlaku. Kemungkinan kanser. Cikgu, badan kita ada trilion-trilion sel. Ada tak benda hidup yang ada satu sel je? Betul. Ada Nisa. Kita jangan cikgu? pandang yang tinggi banyak saja. Kita ni bila mempunyai lebih daripada satu sel, trilion, 30 trilion, 100 trilion sel, kita ni dipanggil organisma multisel. Multi, banyak sel. Tapi kalau yang satu, macam contoh virus tu, itu organisma unisel. Satu saja sel dia. Ada banyaklah lagi. Cuma kita jarang sebut sebab kita tak nampak dia kan. Jadi kita tak sebut. Contohnya ameba, paramecium, chlamydomonas, euglena. Itu contoh-contoh. Baik, saya faham dan saya harapkan rakan-rakan kita faham. Rakan-rakan di rumah pun faham. Baiklah cikgu, apa rumusan yang kita boleh rumuskan dalam pelajaran kita pada hari ini? So tadi daripada sel kita belajar bahawa inilah bahagian yang sangat penting dalam badan kita. Dan kita pun tahu daripada sel yang penting ni boleh kemungkinan menyebabkan berlakunya kanser. So kanser ni ada pelbagai faktor lah, antaranya keturunan, terdedah pada radiasi, merokok, pengambilan alkohol berlebihan. Jadi yang pentingnya apa Nisa? Kita jaga kesihatan. Amalkan cara hidup yang sihat. Makan makanan yang sihat. Betul. Ya, adik-adik jangan lupa nanti nak kembali ke sekolah kan. Makan makanan sihat, sarapan, tidur pun cukup. Jadi mempunyai kesihatan yang baik, lebih masa untuk melakukan aktiviti sambil menjaga SOP. Jangan risau, jarak sosial 1 meter, basuh tangan, pelitup muka dan hand sanitizer bila perlu. Baiklah cikgu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu kerana sudi bersama-sama dengan kami. Terima kasih adik-adik daripada SMK Tinggi Perempuan Melaka. Diharapkan nanti dah kembali ke sekolah, jaga SOP tau. Janji. Kalau janji, thumbs up dengan Kak Nisa, okey? Alright, semua dah janji jaga SOP. Ya, saya juga mengharapkan cikgu
ada waktu yang seronoklah dengan kami di Didik Ya, TV. terima kasih. So kami seronok saya nak buat nak masak, nak sambung masak. Boleh cikgu ya? Boleh. Alright, terima kasih banyak cikgu sekali lagi. Terima kasih penonton di rumah. Kita jumpa lagi di hari yang lain. Assalamualaikum. Bye. Bye. Lambat ya Didik semua. Sebagai seorang ibu yang bekerja dari rumah buat masa ni, dan dalam masa yang sama saya perlu uruskan anak-anak ya yang mengikuti sesi pembelajaran secara PDPR. Ini adalah rutin baru dan rutin ini mempunyai cabaran yang tersendiri. Macam saya, apa yang saya buat setiap hari dan setiap malam saya akan semak jadual ataupun link yang diberikan oleh pihak sekolah. Sama ada tu kadang-kadang link tu secara rakaman ataupun memang untuk sesi Google Meet dan sebagainya lah. Saya akan semak dan saya akan cek balik untuk buku-buku yang nak digunakan untuk esok. Dan kemudian buku-buku tu selalunya saya akan susun lah di meja belajar mereka untuk memudahkan mereka menggunakan untuk sesi pembelajaran pada esok hari. Selain daripada itu, saya lihat cabaran utama anak-anak yang belajar di rumah ni adalah mereka cepat distract dengan keadaan sekeliling. Mereka cepat hilang fokus. Kadang-kadang sebab mereka tak nampak secara fizikal kan guru dan kawan-kawan mereka. Jadi macam anak saya yang ada satu tu, kadang-kadang dia tengok adik dia main, dia nak main sekali. Dia tengok abang dia pun tak start kelas lagi, dia mula hilang mood macam tu. Jadi apa yang perlu saya buat adalah kadang-kadang saya bersama mereka waktu sesi pembelajaran tu ada kan. Saya bersama mereka dan saya akan pastikan sesi itu berjalan dengan lancar. Antara yang saya boleh bantu, contohnya macam apabila mendapat arahan guru tu, saya bantu untuk mereka lebih faham lah apa yang guru nak, apa yang guru arahkan, apa kerja-kerja sekolah yang guru minta mereka buat. Guru tu saya bantu untuk mereka lebih faham lah apa yang guru nak, apa yang guru arahkan, apa kerja-kerja sekolah yang guru minta mereka buat. Itu sebenarnya ibu bapa memang sangat boleh membantu supaya sesi pembelajaran tu boleh berjalan dengan lancar dan anak-anak pun boleh faham dengan mudah. Saya harapkan insya-Allah kita doalah sama-sama supaya COVID ni berakhir dan anak-anak dapat kembali ke sekolah semula insya-Allah. Didik TV KPM